Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk hari ini 29 Julai 2021. Pembatalan ordinan darurat yang dimasyurkan pada tahun ini masih belum mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong, kata Istana Negara. Dalam satu kenyataan, Istana mengatakan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah amat duka cita apabila Parlimen diberitahu ordinan itu dibatalkan. Sultan Abdullah juga amat duka cita terhadap Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Taqiyuddin Hassan dan Peguam Negara Idrus Harun yang gagal melaksanakan titahnya sebelum ini. 24 Julai lalu, Sultan Abdullah dalam majlis menghadap secara maya menitahkan kepada mereka agar semua cadangan pembatalan ordinan darurat dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen. Sultan Abdullah turut menegaskan bahawa kenyataan Taqiyuddin di Dewan Rakyat pada 26 Julai lalu tidak tepat dan mengelirukan ahli Dewan Rakyat. Titah baginda lagi permohonan pembatalan semua ordinan darurat berkuat kuasa 21 Julai lalu yang dibuat secara tergesa-gesa bukan sahaja gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang dalam rukun negara, malah telah membelakangi fungsi dan kuasa agung selaku Ketua Utama Negara. Susulan kenyataan menggemparkan dari Istana Negara itu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim pada hari ini mengemukakan usul hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dengan ini, saya, Anwar Ibrahim, Port Dickson, mewakili ahli-ahli Dewan Rakyat, mengemukakan usul seperti berikut. Bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk menyatakan hilang kepercayaan pada Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Muhammad Haji Yassin, ahli Parlimen Paguh, dan dimakzulkan daripada jawatan Perdana Menteri dengan segera menurut Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu, sidang Parlimen ditangguhkan beberapa kali apabila Timbalan Speaker Dewan Rakyat Rashid Hasnun mengumumkan terdapat 2 kes COVID-19 di Parlimen. Susulan itu, kata Rashid, semua yang berada di kompleks Parlimen tidak dibenarkan untuk meninggalkan kawasan itu bagi menjalani ujian saringan COVID-19. Anwar menyifatkan perkara itu sebagai helah kerajaan untuk menghalang sidang Parlimen. Sementara itu, Sekutu Muhyiddin Yassin dalam Perikatan Nasional dipercayai telah menasihatinya untuk melepaskan jawatan. Perkara itu dilaporkan oleh akhbar Singapura The Straits Times yang memetik kenyataan sumber. Memetik sumber yang tidak didedahkan, Straits Times melaporkan keadaan dihadapi Muhyiddin sekarang sangat sukar untuk dipertahankan. Menurut media Singapura itu, perkara tersebut disampaikan kepada Muhyiddin dalam perbincangan tertutup di kediamannya di Bukit Damansara, Kuala Lumpur awal petang ini. Terdahulu, media melaporkan sejumlah menteri serta peguam negara Idrus Harun hadir ke rumah Muhyiddin sejurus selepas Istana Negara mengeluarkan kenyataan. Malaysia kini sudah menghubungi pegawai Muhyiddin bagi mendapatkan komen mereka mengenai laporan tersebut. Dalam pada itu, terdapat kabar angin bahawa Taqiyuddin telah menawarkan diri untuk melepaskan jawatannya sebagai Menteri Hal Ehwal Undang-Undang. Kerajaan terus berdepan tekanan selepas Agong menzahirkan rasa duka cita terhadap Taqiyuddin Hassan kerana mengelirukan Dewan Rakyat. Beberapa pihak turut menggesa agar Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan kabinetnya meletak jawatan dengan serta-merta. Dalam hantarannya di Facebook, Peguam Muhammad Hanif Khatri Abdullah menyifatkan Muhyiddin dan kabinetnya derhaka kepada Agong dan justru itu harus meletakkan jawatan. Sementara itu, bekas Menteri Rafidah Aziz pula berkata, pemecatan atau pengunduran harus dibuat susulan tindakan kerajaan yang mengenepikan Agong dan tidak boleh diterima. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki hari ini turut mendesak agar Muhyiddin segera meletakkan jawatan. Menurutnya, Muhyiddin jelas melanggar sumpah jawatan untuk sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan.
Good morning Jisure. Minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning Jisure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning Jisure. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Berita seterusnya, Polis Selangor mengesahkan pelanggaran SOP pada satu majlis yang diadakan pada April lalu seperti dalam video tular baru-baru ini. Klip video rakaman majlis itu memaparkan sekumpulan anggota Sayap Wanita Bersatu sedang menari. Ketua Polis Selangor Arjunaidi Muhammad berkata, pihaknya telah menyoal siasat penganjur majlis yang diadakan di sebuah hotel di Glen Mary Shah Alam dan kini dalam proses menyelesaikan siasatan. Jelas Arjunaidi penganjuran majlis masih dibenarkan ketika kejadian itu berlaku pada April lalu, namun terdapat pelanggaran SOP dalam majlis itu. Bekas Perdana Menteri Najib Razak sebelum ini berkongsi video berdurasi 1 minit 35 saat itu di Facebooknya. Warga maya menyorot latar belakang program di atas pentas yang memaparkan gambar Ketua Wanita Bersatu Rina Harun dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun pegawai kepada Rina menjelaskan, menteri tersebut telah meninggalkan majlis ketika acara menari itu berlaku. Persatuan Ahli Farmasi Malaysia dan Persatuan Perubatan Malaysia menggesa agar penjualan ubat antiparasit Ivermectin secara haram dihentikan. Mereka bimbang ramai rakyat Malaysia mendapatkan ubat itu secara tidak sah setelah mendengar dakwaan keberkesannya merawat COVID-19. Perkara itu bertambah buruk apabila beberapa anggota parlimen dan Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP memberitahu ubat tersebut dapat mencegah COVID-19. Kenyataan itu ditandatangani oleh Presiden MMA Dr. Subramania Muniandi dan Presiden MPS Amrahi Buang. Mereka memberi amaran bahawa Ivermectin belum didaftarkan untuk pencegahan atau rawatan COVID-19 dan hanya dapat digunakan dalam ujian klinikal yang kini berlangsung di 12 hospital di Malaysia. Selasa lalu, Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba mengesahkan hasil ujian klinikal dijangka siap pada bulan September. Sesiapa yang didapati menjual ubat antiparasit sebagai rawatan dan pencegahan COVID-19 boleh dikenakan denda antara RM25,000 hingga RM50,000. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony. Salam hormat dan jumpa lagi.